Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazifa Aida binti Muhammad Yusof, pemegang nombor metrik di 2023 1106 838. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk pembezaan dan penyelewengan. Differentiation ataupun pembezaan, iaitu terma sosiologi yang menunjukkan pelbagai perlakuan ataupun pembezaan. Ia juga merujuk kepada kepelbagaian perilaku berdasarkan ciri-ciri tertentu. Penyelewengan juga merujuk kepada pembezaan. Untuk kita ketahui lebih lanjut tentang pembezaan dan penyelewengan, saya akan teruskan dengan contoh. Terdapat dua contoh. Yang pertama ialah penyimpang agama ataupun dikenali sebagai ajaran sesat. Okey, ajaran sesat ini ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran atau amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan hakikatnya ia bertentangan dengan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta juga bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Contoh yang kedua pula ialah LGBT. LGBT atau singkatannya dari lesbian, gay, biseksual dan transgender ialah sebuah istilah yang memberi makna kepada hubungan seksual yang songsang dan haram secara ijma' di dalam Islam. Seterusnya kita akan beralih kepada faktor. Faktor bagi berlakunya ajaran sesat ialah faktor utama mengapa ramai masyarakat kita masih terjebak dengan ajaran sesat adalah kerana kejahilan. Golongan ini lebih suka mencari agama dengan jalan yang mudah maupun sesuatu yang tidak diajar oleh pendakwah arus perdana. Akibatnya, mereka terjerumus dalam mengenali seseorang guru yang bersifat palsu. Faktor bagi berlakunya LGBT pula ialah kurang penghayatan agama. Walaupun pendidikan agama telah diberi sejak kecil, namun pengalaman kehidupan beragama yang kurang oleh individu menyebabkan mereka cenderung ke arah gejala LGBT. Golongan yang terlibat dengan gejala LGBT ini tidak dapat membezakan antara perkara yang baik maupun buruk atau perkara yang haram maupun halal. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan dan faktor sekeliling yang mendedahkan golongan ini kepada gejala LGBT. Faktor yang kedua pula ialah pengaruh media massa. Media massa seperti internet merupakan medium yang memudahkan golongan LGBT mendapatkan maklumat tentang gejala tidak sihat mereka. Kewujudan laman sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram memudahkan lagi golongan ini berkomunikasi dalam kelompok mereka. Penularan gejala LGBT ini juga diketahui oleh masyarakat umum melalui laman-laman web yang kebanyakannya diwujudkan oleh negara barat yang meluluskan undang-undang perkahwinan sejenis dan perlakuan songsang. Jadi, masyarakat di negara kita ini mengambil contoh daripada negara barat sebagai ikutan. Cara untuk menangani masalah tersebut ialah bagi ajaran sesat, kita perlukan pendekatan undang-undang. Yang kedua, menguatkan ilmu agama serta iman. Contohnya dengan memperbanyakkan diri, mendengar ceramah-ceramah di media sosial berkenaan dengan Islam dan mengikuti majlis-majlis agama yang dibuat di masjid, madrasah dan sebagainya. Cara menangani masalah LGBT. Yang pertama ialah peranan kerajaan dengan kerjasama organisasi agama. Yang kedua pula ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu mengawasi keadaan anak-anak mereka pada setiap masa. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga perlu sentiasa dikawal agar kecenderungan mereka terhadap gejala LGBT ini dapat dibendung. Yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi, pembezaan dan penyelewengan ini dapat dikaitkan dengan pelbagai aspek seperti yang telah dinyatakan. Perbuatan dan syarat penyelewengan ini boleh berubah mengikut peredaran dan perubahan zaman. Sekian, terima kasih.